Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, ja'atni miskinah tahmilu ibnataini laha fa at'amtuha thalatha tamarat fa a'tat kulla wahidatin minhuma tamrah ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكله بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, kata Sayyidatina Aisyah, telah datang kepada aku pada satu hari satu orang perempuan miskin. Sayyidatina Aisyah kata, satu hari satu perempuan miskin sudah mai jumpa dia. Tahmilu banataini laha. Perempuan ni dukung dua anak perempuan. Perempuan yang mai jumpa Sayyidatina Aisyah ni, perempuan ni dukung dua orang anak. Dua-dua anak tu anak perempuan. Fa at'amtuha thalatha tamarat. Aisyah kata, aku pun bagilah kepada perempuan miskin ni 3 biji buah kurma. Satu perempuan miskin mai rumah dia, mai pula dalam keadaan dukung anak kecil 2 orang. Dia pun kesian. Dia tengok di rumah dia ada buah kurma 3 biji. Ada pun 3 biji saja. Maka dia bagi 3 biji kepada perempuan ni. Fa'a'tat kulla wahidatin minhuma tamrah. Maka perempuan ni bila dapat 3 biji kurma yang Aisyah bagi ke dia ni, sebiji dia bagi ke anak hak perempuan ni, sebiji bagi hak anak perempuan satu. Satu tinggal kat dia. Wa rafa'at ila fiha tamratan lita'kulaha. Hak sebiji kat dia tu, dia angkat nak buh di mulut dah. Hak sebiji bagi ke anak dah. Hak sebiji bagi ke anak seorang lagi. Ada pun sebiji lagi. Hak sebiji tu, angkat nak mai ke mulut nak makan. Fastata'amatha ibnataha. Tiba-tiba dua-dua anak dia hak tadi ni, anak perempuan hak 2 orang ni, teriak minta. Hak sebiji tu anak minta juga. Fashaqqatit tamrah allati kanat turidu an ta'kulah bainahuma. Dia pun bila tengok anak perempuan kecil teriak nak makan tak cukup dan sebagainya, hak bagi tadi tak kenyang, hak sebiji dia nak buah dalam mulut tu dia koyak 2, dia bagi ke anak seorang sebelah pula. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, fa'ajabani sya'nuha, maka aku rasa kagum dengan perempuan ni. Aisyah kata, aku berasa cukup kagum dengan perempuan ni. Dia miskin tapi tak buang anak. Miskin walaupun hidup dalam keadaan serba miskin, sampai nak makan pun tak ada. Walaupun dia miskin, anak dia bawa juga. Kemudian yang kedua, dia kata bila orang bagi ke dia makanan 3, dia bagi ke anak seorang satu, dia bercadang nak makan hak satu lagi kat dia. Tapi oleh kerana anak ni teriak nak, dia tak makan. Dia koyak hak bahagian dia tu bagi ke anak. Habis. Kat dia tak ada apa. Sikap rahmat ataupun sikap belas kesian, sikap sayang mak pada anak ni, Aisyah kata aku rasa kagum betul dengan mak ni. Dalam keadaan serba miskin, dalam keadaan lapang, dia jaga anak sampai lebutu sekali. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi balik, aku cerita kat Nabi benda ni. Aisyah kata bila Nabi balik, aku cerita dekat Nabi, ya Rasulullah, tadi mai di rumah kita satu perempuan miskin, dia mai pula dalam keadaan dukung anak perempuan 2 orang, lepas tu minta makan dekat aku. Di rumah kita dia pun tak ada apa, hak ada kurma 3 biji. Maka aku bagi kurma 3 biji aku bagi kat dia. Kemudian dia bagi ke anak dia seorang satu, hak satu dia nak makan. Tak ada nak makan, anak minta.
Dia koyak bahagian dia tu, koyak dua, bagi seorang sebelah, dia tak boleh apa. Aisyah cerita benda ni kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW. Nabi bila dengar cerita tu, Nabi bersabda. Nabi kata, Inna Allah qad awjaba laha bihal jannah. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada perempuan tu. Dengan kerana apa dia buat tadi kepada anak dia tu, dengan kerana perbuatan dia belas kesian kepada anak perempuan dia tu, kerana tu Allah mewajibkan kepada dia syurga. Au a'taqaha biha minan nar. Nabi kata ataupun Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan dia daripada api neraka. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang ada di dalam hadis ni ialah, yang pertama, sifat belas kesian sangat penting dalam agama. Itu nombor satu. Sifat belas kesian. Berasa kesian. Kesian kepada orang Islam. Nabi kata, Man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Nabi kata, siapa yang tak berasa nak ambil berat dengan masalah yang menimpa orang Islam, dia bukan daripada kalangan mereka. Maknanya orang Islam mesti ada perasaan ni. Perasaan tengok orang Islam berasa kesian. Kena ada. Kita tengok orang Islam di Palestin kena, macam tu kena hari ni, kena ada. Dalam diri kita rasa kesian tu kena ada. Kita tengok keadaan orang Islam di Mindanao, kita kena ada rasa kesian. Kita tengok keadaan orang Islam di Kemboja, kita kena ada rasa kesian. Kita tengok keadaan sebahagian orang Islam di Indonesia yang miskin, kena ada dalam diri kita rasa kesian. Kena ada rasa kesian tu. Kerana rasa kesian yang ada dalam diri kita tu boleh menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada api neraka. Ini bukan hadis dhaif, bukan hadis maudhu' yang direka-reka, tetapi ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, hadis ni nak bagi tahu dekat kita bahawa rasa kesian ni lebih-lebih lagi kalau sekiranya jatuh kepada anak perempuan. Hadis ni tidak sebut perempuan ni mai rumah Aisyah secara kebetulan dukung anak perempuan. Tak. Tetapi hadis ni bertujuan untuk nak highlight anak perempuan. Itu satu. Sebab ada dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumil qiyamah ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ah atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man 'ala jariyataini. Jariyataini, Imam Nawawi kata makna dia bintaini, dua anak perempuan. Man 'ala jariyataini hatta tablugha. Barang siapa yang yang pelihara, yang tanggung segala keperluan dua anak perempuan dia. Itu sebab kita kata hadis tadi bukan secara kebetulan perempuan tu mai rumah Aisyah bawa dua anak perempuan. Tetapi apa yang nak di-highlight dalam hadis tu ialah anak perempuan tu kalau sekiranya bapak dia, mak dia jaga dia betul-betul, janji besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW kata, man 'ala, barang siapa yang tanggung segala keperluan. Imam An-Nawawi kata maksud tanggung segala keperluan itu ialah dia tanggung keperluan makan minum, pakaian, pendidikan, didikan adab sopan, ilmu dan sebagainya. Mana-mana ibu, mana-mana bapa yang menanggung semua keperluan ni ke atas anak perempuan dia. Mana-mana ibu, mana-mana bapa, mana-mana ibu bapa yang menanggung keperluan pendidikan, keperluan makan minum, keperluan pakaian, keperluan didikan adab dan sebagainya pada anak perempuan dia. Nabi kata dia tanggung ni hatta tablugha, sehinggalah dua-dua anak perempuan dia akhil balik. Dia jaga anak perempuan dia ni daripada halus sampai budak ni akhil balik. Dia jaga budak ni. Ana wa huwa. Nabi kata aku dengan dia ni hak jaga anak perempuan ni kahataini. Nabi kata macam ni. Nabi kata. Nabi tunjuk dua jari dia. Nabi rapatkan kedua jari. Wa dhamma asabi'ah. Nabi rapatkan kedua jari dia. Nabi kata, siapa yang jaga dua orang anak perempuan, jaga semua sekali,
tanggung keperluan budak perempuan ni sampai budak ni akil balik. Aku dengan hak duk jaga anak perempuan 2 orang ni, kahataini, ni dia macam ni punya rapat di syurga esok. Kata Nabi SAW, itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan senang nak jaga anak perempuan. Kerana itulah maka Nabi SAW dia highlight benda ni. Bukan senang. Dan tengok apa jadi dalam surah Abang dalam 2 hari lepas. Anak perempuan dikenuri oleh Tok Wan, oleh Pak, oleh Abang. Bukan senang nak jaga anak perempuan. Satu orang anak perempuan umur baru belah. Daripada umur berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun tu, Tok Wan dia, Pak dia, Abang dia cabul kehormatan dia. Sampai umur 12 ke berapa belah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan senang nak jaga anak perempuan. Mana-mana ibu bapa yang boleh jaga anak perempuan dia dengan jagaan yang disuruh oleh agama. Sampai budak ni akil balik, dia jaga elok. Dia pelihara budak ni, dia bagi protection yang cukup kepada budak ni, didikkan ilmu, didikkan adab, didikkan akhlak, didikkan segala bentuk didikan, keperluan pakaian, makan minum dan sebagainya, dijaga elok kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kata, mana-mana orang yang berjaya jaga anak perempuan dia sampai balik, dia jaga dengan elok, aku dengan dia dalam syurga macam ni, Nabi kata. Hadis itu adalah satu cabaran kepada kita semua. Kita yang ada anak perempuan, pelihara sebaik-baiknya. Mudah-mudahan anak perempuan itu membawa janji baik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada apa yang kita baca tadi dapat kita faham bahawa yang pertama, Islam suruh kita ada rasa belah kesian. Belah kesian ni bukan sahaja kepada keluarga, bahkan kepada semua orang, khususnya orang-orang Islam. Dan yang kedua, kalau sekiranya belah kesian itu ditumpukan kepada anak perempuan, maka janjinya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk menunaikan tunjuk dia yang ada di dalam hadis tadi, insya-Allah.